Tawau adalah bandar ketiga terbesar di Sabah selepas Kota Kinabalu dan Sandakan. Ia bersempadan dengan Laut Sulu di timur, Laut Celebes di selatan Kowi Bay dan berkongsi sempadan dengan Kalimantan Utara. Dari jeti ini, Farah menaiki bot laju untuk ke destinasi tujuan episod kali ini, Pulau Mabul. Akhirnya, sampai juga ke tempat penginapan kami. Pulau Mabul terletak di pesisir pantai tenggara negeri Sabah, Malaysia. Pulau ini terkenal kerana berdekatan dengan Pulau Sipadan dan pulau ini agak kecil, nampak melengkung dari pandangan atas dan sememangnya terdapat banyak jenis batu karang yang hidup di sekitarnya. Dasarnya cetek dan berada di kawasan pentas benua di Laut Sulawesi. Kedalamannya sekitar 25 hingga 30 meter sesuai untuk aktiviti selaman. Cik Teh. Hai. Hello. Okey Farah, ni test. Okey, test akan jadi body Farah. Okey, so kita duduk dulu. Inilah semasa berlangsungnya kelas teori selam bebas di Kuala Lumpur. Dengan adanya kelas teori ini, Farah didedahkan dengan pengetahuan asas secara teori yang saling berkait dengan keselamatan semasa melakukan selam bebas. Umumnya, dalam masa satu hari, seseorang dapat menguasai cara menahan nafas dengan lebih lama dari apa yang dijangka. Kemudian, dengan teknik entry seperti duck dive dan gerakan renang dengan latihan yang berterusan. Oleh kerana gaya selam bebas merupakan aktiviti air ekstrim, kepada yang berminat, anda disarankan untuk mengambil kursus selam bebas dengan penyelam terlatih yang bertauliah untuk mengajar. Nama saya Zakaria bin Salim. Saya daripada Flying Underwater Shah Alam. Saya bekerja sebagai PADI Freediving Instructor.
Sama seperti selam scuba, sebelum mahu melakukan selam bebas, diwajibkan untuk mengikuti kursus latihan teknik secara teori terlebih dahulu. Latihan di dalam kelas teori ini berguna untuk melatih pernafasan peserta ketika menyelam bebas tanpa tong oksigen. Selain itu, peserta selam bebas juga perlu tahu dan mampu untuk berenang. Jika anda mahu berlatih secara serius dan menguasai teknik menyelam bebas, anda hanya perlukan low volume mask, snorkel, long fins, wetsuit atau baju renang. Sebagai freediving, saya dah jumpa bermacam-macam orang yang boleh tahan nafas selama 1 minit, 2 minit, 3 minit dan hampir 6 minit pun ada. Kebanyakannya semua perempuan. Lelaki dia kurang, dia tak ramai kat dalam bidang ni. Beza dia, perempuan, diorang badan kecil. Bila badan kecil, diorang guna oksigen tu terlampau sikit berbanding daripada lelaki. Tapi dia tengok saiz badan juga. Kalau lelaki tu kecil, dia lagi advance lagi untuk dia. Keadaan laut agak berombak. Pastinya rasa gemuruh itu ada. Sebab perasaan di dasar laut yang bergelora sama sekali berbeza dengan menyelam dalam kolam renang. Banyak faktor yang menyumbang kepada kegagalan percubaan utama Farah hari ini. Antaranya, Farah panik. Nampaknya, Farah perlu selesaikan diri dahulu dengan suasana dan persekitaran di Pulau Mabul. Farah mulakan dengan berjalan di Pulau Mabul. Misi melawat anak-anak bajang. Nampaknya, misi seharian semalam benar-benar membantu Farah untuk selesaikan diri dengan suasana di Mabul. Buktinya, Farah rasa selesa dan tenang bila tengok laut hari ini. Selalunya biasa saya akan tunjukkan peralatan dulu dekat diorang. Okey, macam contohnya dekat belakang ni. Dekat belakang ni kita ada pelampung. Okey. Bila kita dekat open water, okey, ataupun dekat lautan, kita tak ada tempat untuk terapung. So kita boleh bergayut dekat dia. Lepas tu dekat bawah ni dia ada satu, dan kalau nampak tali ni, okey, tali ni kita akan letak pemberat dekat bawah
Contohnya kita set ke 10 meter dan turunkan sampai ke bawah 10 meter dan kita akan ikut tali. So, tak adalah kita jauh daripada arah mana yang kita nak turun. Okey, untuk syarat-syarat yang orang panggil tahap pertama, permulaan dia boleh turun 10 meter dan dia boleh underwater ataupun swimming, berenang melintang ke arah 25 meter, jarak 25 meter, dan dia boleh tahan nafas selama 1 minit 30 saat. Terbukti, selam bebas bukan hanya aktiviti riadah menenangkan yang melatih pernafasan penyelam, tetapi sekaligus dapat belajar mengawal emosi dengan minda yang tenang. Sama ada selam scuba mahupun selam bebas, masing-masing mempunyai kesan pada tubuh penyelam. Ia tidak akan memudaratkan selagi segala peraturan keselamatan menyelam dipraktikkan. Apa yang berlaku pada tubuh ketika seseorang melakukan selam bebas? Orang yang nak pergi Everest umpamanya, dia tak boleh terus panjat Everest tu. Dia kena naik to base camp 1, duduk tu 3 hari. Bagi badan dia dah biasa. Then dia naik lagi sikit base camp 2, duduk lagi 3 hari. Before they even attempt that free dive, dia ada kita panggil acclimatization punya period. Tengok orang yang free dive ni, dia macam dia tidur je, dia tak bergerak pun. Jari pun tak bergerak. Sebab dia tak nak movement tu use up any oxygen. Dan yang lagi penting, bila naik tu, dia tak boleh naik laju terus naik ke atas. Sebab sama macam deep sea diving atau scuba diving, dia perlu ada stage dia ataupun peringkat yang dia naik tu. Satu lagi masalah dengan deep sea diving ni ialah tekanan. Bila kita buat deep sea diving, sebenarnya air yang di sekeliling kita tu it exerts pressure on our body. Jadi bayangkan bila kita turun, lagi jauh kita turun, lagi banyak air yang menekan ke atas badan kita. Dan tekanan yang terlampau kuat ni boleh menyebabkan salur darah, umpamanya walaupun di kawasan mukosa hidung, ataupun kadang-kadang salur darah yang dia ada di permukaan mata ni dia boleh pecah disebabkan tekanan terlalu kuat. Dan ini umpamanya boleh menyebabkan darah keluar dari hidung ataupun putih mata ni jadi merah disebabkan ada darah sikit yang keluar dari salur darah pecah tu.
Yang cuma kita risau kalau diteruskan lagi, mungkin boleh menyebabkan kecederaan kepada salur darah yang lagi besar, umpamanya di otak ataupun di jantung, dan yang itu akan menyebabkan keadaan yang lebih, orang kata, life threatening lah kepada diver tersebut. Untuk Farah, saya rasa dia boleh pergi lagi jauh. Satu, sebab badan dia yang cukup sihat, dan lagi satu, kelebihan dia perempuan, dan satu, badan dia kecil. Okay? Lepas tu dia selalu, macam saya perasan, dia selalu jogging setiap pagi, dan benda tu membantu juga untuk dia. Bagi saya, untuk jadi instructor, mungkin boleh. Keselamatan. 1. Jangan pernah menyelam sendiri. 2. Fahami dan hindari hiperventilasi untuk pengalaman menyelam yang lebih aman. 3. Dalam selam bebas, bukan sekadar memerlukan kemampuan kita untuk menahan nafas, tetapi juga memerlukan kita untuk menguasai kaedah equalization untuk menyelam lebih dalam. 4. Lepaskan snorkel dari mulut semasa menyelam. 5. Ketahui batas kemampuan anda.